kita akan menjejaki tempat asalnya rotan di dalam hutan. Cuaca pun nampak baik. Jom. Kali ini, saya akan memandu lebih kurang 2 jam dari Kuala Lumpur ke Lancang, Pahang Darul Makmur. Pernahkah anda terfikir rotan yang hidup liar di tengah-tengah rimba belantara mendapat tempat yang baik di tengah-tengah kehidupan manusia? Fikirlah, Allah menciptakan tumbuhan rotan untuk manusia. Keajaiban rotan dapat dibuktikan dengan akal manusia. Manusia yang menggunakan akal telah berfikir mengubah rotan menjadi barang keperluan dalam kehidupan. Inilah pokok rotan. Nama saintifik Calamine. Rotan tumbuhan dari keluarga Araceae. Rotan tumbuh di dalam hutan. Rotan tumbuh di tanah berair, di hutan-hutan tanah tinggi dan lembah yang mudah mendapat air. Rotan tidak melilit pokok lain untuk menjulang pucuknya. Daun pokok rotan ditumbuhi cangkuk yang panjang, memudahkannya memanjat. Kepanjangan batang rotan luar biasa, menjangkau beratus kaki. Di dalam hutan belantara, biasanya rotan memanjat pokok-pokok balak. Panjang rotan menyamai ketinggian pokok balak itu. Rotan menjadi mata pencarian orang-orang asli. Kemahiran mencari dan mengambil rotan ada pada orang asli. Mereka tahu jenis dan nama pokok-pokok rotan yang tumbuh di dalam hutan. Malah pembekal rotan membelinya daripada orang-orang asli. Walaupun ada yang mengusahakan ladang rotan, namun rotan yang tumbuh dengan liar lebih bermutu. Di dunia ni terdapat lebih kurang 600 spesies rotan dan di Malaysia terdapat lebih kurang 103 spesies. Dari 103 spesies yang kita ada di hutan-hutan kita, 30 spesies dikenal pasti mempunyai nilai komersial. Majikan Flora menemui seorang pengusaha rotan di Lancang, Pahang. Simpang ni, saya akan masuk untuk menuju ke kilang memproses rotan. Daripada sini pun saya dah nampak dah. Macam-macamnya rotan kat sini. Tengok Assalamualaikum. Ni ke tempat yang rotan tu? Saya tengok kita nak tengok macam mana cara-cara Pak Ani mengambil rotan ni. Pak Ani, selalu bahagian mana yang nak ambil ni sebenarnya? Sebenarnya ambil yang ini dulu. Ambil daripada pangkal ni? Nak kira nak pancas ni. Buang ini dulu. Pisau ni tajam sangat. Ini duri. Duri tu tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Okay, pisau ni tajam sangat. Lepas tu sini pula. Nak buang ikan, nak buang ini. Ini dulu. Lepaskan dulu. Ini pegang. Barulah. Ini. Akan lepas apa ini?
Lepas tu dah satu. Selalu dalam satu rimbun ni berapa banyak boleh ambil Pak ni? Ha? Satu rimbun pokok Kalau rotan ni? ikut tu dapat ini, kalau betul-betul dapat setengah gelung. Oh, setengah gelung. Oh, banyak juga. Setengah gelung tu, kalau toke bagi tu, dekat RM15 dapat ni. Kerja-kerja harvesting ataupun penuaian ni dilakukan oleh masyarakat orang asli dan masyarakat yang berada di pedalaman. Jadi kebanyakannya biasa mereka menggunakan jalan-jalan balak yang telah dibina oleh pembalak-pembalak, dan kelulusan perlu diperolehi daripada Jabatan Hutan sebelum melakukan penuaian rotan. Dan memang rotan ni agak sukar untuk diharvest, memerlukan kemahiran memanjat dan sebagainya. Perniagaan 4 bersaudara ini diwarisi dari arwah bapa mereka. Bapa mereka telah mengusahakan perniagaan ini selama 40 tahun dan sekarang ianya diteruskan oleh Encik Hasrul Azwan Ahmad, abangnya Razali Ahmad, kakaknya Nur Syikin Ahmad dan adiknya Haslan Ahmad. Bengkel mereka dinamakan Perniagaan Rotan Lancang, terletak di Batu 14, Jalan Karak, Lancang. Menurut Encik Hasrul, rotan-rotan ini dibeli daripada orang-orang asli di Raub, Kuala Lipis, Bentong, Karak dan sepadan Negeri Sembilan. Encik Hasrul mahir mengenali rotan. Kemahiran ini lama-kelamaan menjiwai dalam dirinya kerana membesar dengan rotan-rotan yang diusahakan oleh ayahnya. Encik Hasrul juga mahir mengenali jenis rotan dan gradenya. Dia belajar dari pengalaman dan pemerhatian kerja-kerja ayahnya. Begitu juga dengan abang, kakak dan adiknya. Mereka sudah mengenali jenis dan nama rotan. Cik Wan, boleh ceritakan berapa lama agaknya rotan-rotan dijemur kat sini? Rotan ni, selepas kita siap masak, kita akan jemur di sini selama seminggu. Tapi bergantung pada cuaca lah. Kalau hujan macam mana tu? Kalau hujan mungkin 2 minggu atau lebih. Kalau maknanya sekarang ni kalau dah siap jemur, Cik Wan akan bawa ke mana benda-benda ni? Selepas kita siap jemur dah kering apa semua, kita akan bawa ke kilang sana untuk diikat lah. Ketika Encik Hasrul masuk ke dalam hutan untuk membeli rotan, kakak dan abangnya menjaga bengkel ini. Katanya rotan yang dibeli dan dibawa ke bengkel ini melalui beberapa proses sebelum dijual kepada pengusaha barangan rotan. Rotan-rotan yang diambil, yang dipotong dan dibersihkan akan dimasak di sini sebelum ianya dijemur di sebelah sana. Rotan-rotan itu direbus dengan minyak diesel selama 5 minit. Kemudian dijemur supaya kering. Selepas itu, rotan-rotan ini diasingkan mengikut jenis. Rotan Manau paling digemari oleh pengusaha perabot rotan. Jenis-jenis lain termasuklah mantang, semambu, rotan tanah, rotan batu, kerai, segar, rotan seni dan rotan tunggal. Menurutnya, terdapat pengusaha rotan yang mahu rotan bahagian perdu sekali dengan akarnya. Selalunya rotan begini ialah jenis manau. Ada pula yang mahu bahagian tengah atau hujungnya sahaja. Lilitan rotan terbahagi kepada beberapa tahap. Pangkalnya berukuran 40 cm ke atas. Bahagian tengah pula berukuran 35 hingga 39 cm. Manakala bahagian pucuk atau hujung pokok rotan, lilitan batangnya berukuran 30 hingga 34 cm. Kita pernah membuat uji kaji di hutan Pasuh sendiri, di mana plot yang kita tanam rotan tu
hampir kebanyakan pokok yang berada di kawasan tersebut dilitupi oleh pokok hutan, pokok rotan. Setiap batang rotan yang melalui proses merebus sudah dipotong, paling minima sepanjang 3 meter. Manakala rotan-rotan yang dilipat ketika direbus berlilitan kecil dan dipotong sepanjang lebih kurang 6 meter. Selepas proses memotong, merebus dan menjemur, tibalah masa untuk menggrip. Menurut Encik Hasrul, rotan manau berat dan keras, licin dan berkilat. Rotan jenis ini sangat digemari oleh pengusaha perabot rotan untuk rangka kerusi dan meja rotan. Rotan mantang pula ruasnya panjang dan mata ruasnya tinggi. Rotan jenis ini juga digemari oleh pengusaha-pengusaha perabot rotan. Rotan-rotan ini dibeli oleh pengusaha-pengusaha perabot rotan terutamanya dari Kuala Lumpur. Majika Flora akan membawa penonton ke bengkel perabot rotan. Di tengah kesibukan lalu lintas di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, terdapat sebuah kedai menjual perabot rotan. Manakala bengkel memproses perabot pula terletak di belakang kedai yang mempamerkan barangan perabot rotan untuk jualan. Wow, ada macam-macam jenis rotan dekat sini. Tapi, jom ikut saya. Kita tengok macam mana pembuatan perabot rotan dibuat. Lama selalu siap. Lama. Tapi you seorang buat ni. Oh, 2 orang. Tukar-tukar. Oh. Ini memang bukan orang tempah lah. Saja you standby sampai buat. Oh, repair. Dulu saya punya mak ada pakai. Sekarang tak ada. Main api ni bahaya ni. Tapi saya rasa saya tahu untuk melentur rotan. Maknanya kena layukan atas api. Jadi boleh lentur. Ni tengah buat apa sebenarnya ni? Untuk perabot apa? Oh, buat kursi. Oh, ini yang boleh jadi bulat-bulat macam tu. Boleh jadi bulat-bulat. Berapa lama nak buat? Banyak lama Ini pun ini kaki. Ini kaki dia. Majika Flora telah menemu ramah tuan punya kedai iaitu Encik Tay Cik Sing. Beliau bersama isteri Puan Anatan menjalankan perniagaan yang diwarisi dari bapa dan datuknya. Sebelum dulu saya punya nenek berniaga punya masa pulang yang buat sikit bakut-bakut saja. Sampai saya punya pak punya masa kita baru yang buat besar dia lah. Buat yang kerusi ke, buat macam-macam lah. Rotan punya polak ke apa macam lah. Sampai sekarang besar-besar kecil-kecil punya pun buat tengok pun 2,000 barang lah, polak macam-macam. Besar kecil lah. Rotan pun lah di hutan lah. Orang asli dia belah kita ambil lah. Kita ada masak ke nanti buat dari polak lah. Perniagaan rattan and bamboo ini mendapat sambutan daripada pencinta barangan seni kraftangan klasik. Di kedai ini, dijual barangan berasaskan rotan sekecil-kecil kotak pensel sehingga perabot set kerusi meja, buayan dan kerusi goyang. Beliau juga menerima tempahan bekas bunga telur yang diperbuat daripada rotan. Rotan juga telah masuk ke dalam bidang sukan sepak takraw.
Permainan sepak takraw sudah wujud sejak zaman kegemilangan Kesultanan Melayu belaka lagi. Orang-orang Melayu telah memperkenalkan permainan ini dan tentulah mereka mahir dalam mereka cipta bola takraw daripada rotan. Majikan Flora berusaha mencari bengkel yang menghasilkan produk bola takraw ini. Sayangnya bola takraw yang dipakai di negara kita masih diimport dari Thailand, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Pernahkah anda terfikir rotan yang hidup liar di tengah-tengah hutan belantara mendapat tempat di tengah-tengah kehidupan manusia? Sarawak dan Sabah merupakan pengeluar barangan rotan yang sangat halus buatannya. Ini dapat disaksikan terpamir di Kraftangan Malaysia Jalan Konleh. Rotan adalah tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan dan semak-semak. Walaupun sifatnya keras, tetapi senang dibentuk. Ketika dibawa keluar dari hutan, warnanya hijau kekuningan. Kini, rotan juga telah diwarnakan mengikut cita rasa pembuat perabot rotan. Rotan juga dijadikan hiasan yang eksklusif, nampak berkilat apabila disapu minyak. Bagi peminat tongkat, rotan juga dijadikan tongkat dalam pelbagai bentuk rekaan. Boleh didapati di kedai perabot rotan. Pepatah Melayu ada mengatakan, jika tidak ada rotan, akar pun berguna. Ini menunjukkan betapa pentingnya rotan jika dibandingkan dengan akar dalam kehidupan masyarakat kita sejak dahulu lagi. Rotan ni sebenarnya mempunyai sejarah yang lama dalam masyarakat kita. Sebagainya diguna sebagai tradisi. Selepas penggunaan tradisi, dia mengarah kepada penggunaan moden bagi penghasilan perabot dan juga perabot anyaman di samping barang-barangan kraft. Dari sudut pengajaran atau pendidikan, masyarakat Melayu akan merotan anak-anak sebagai pengajaran sekiranya melakukan kesalahan. Rotan ni banyak orang tak tahulah. Ada dalam sukan, dulunya stick hoki, kayu pemukul hoki dihasilkan daripada rotan. Dan bagi masyarakat bangsawan yang main polo, rotan yang digunakan untuk membuat polo stick tu, polo stick adalah daripada rotan dahan, dan bolanya pula adalah daripada akar buluh yang dilarik supaya jadi bulat. Walaupun rotan terus hidup sepanjang zaman, tetapi produk berasaskan rotan semakin menurun permintaannya kerana mungkin dianggap ketinggalan zaman. Tetapi kita lupa bahawa barangan dan perabot rotan sangat tahan lasak. Bagi saya rotan ni masih menarik dan unik untuk dibuat perabot dan pelbagai alatan. Saya rasa pihak yang berkaitan boleh memainkan peranan supaya rotan tidak dilupakan dan terus boleh bersaing dengan barang moden yang lain. Bagi pendapat saya, hasil kerja tangan rotan ni patut diteruskan walaupun cita rasa masyarakat zaman sekarang telah berubah. Walaupun rotan kini semakin kurang permintaannya, tetapi ia masih dapat dilihat di mana-mana, di rumah-rumah sehinggalah ke hotel-hotel. Semoga rotan akan terus menyumbang kepada kehidupan sepanjang zaman. Sampai jumpa lagi. Salam dari Majikan Flora.